sentiasa meraihkan golongan-golongan yang memerlukan. Apatah lagi dalam fasa pandemik COVID ni yang menyaksikan pemberian vaksin tu menjadi keutamaan sekarang ni. Betul, vaksin adalah menjadi keutamaan dan sekarang ini kita melalui fasa bila mana golongan yang berusia, golongan rentan, okey dan sebagainya sedang diberikan suntikan vaksinasi. Itu dan juga golongan yang tinggal di kawasan luar bandar dan di pedalaman. Jadi kita nak memahami lebih lanjut bagaimana gerakan ini untuk memastikan seramai yang mungkin boleh menerima vaksin ini. Kita bercerita tentang inisiatif ataupun usaha pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar ketika pandemik COVID-19 ini. Jadi terus kita nak bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri Pembangunan Luar Bandar di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eli, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datuk sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Datuk. Itulah dia. Kita ni kalau boleh nak jemput datang ke studio, tapi tapi rumah Datuk dah macam studio dah ni. Okay. Saya last kali berjumpa dengan Eli bila kita bincang pasal denggi 2015. Okey, lama sangat. 2005. Okey, lama sangat tu, Datuk. Lama tu, 16 tahun dulu. Itulah dia. Maknanya sekarang kita dah bincang penyakit lain dah. Itulah dia. COVID-19. Ya, itulah dia. Jadi atas kapasiti Menteri Pembangunan Luar Bandar, pastinya banyak perkongsian Datuk tentang perkembangan semasa program imunisasi COVID-19 lah yang dilakukan oleh pihak KPLB sendiri. Barangkali dapat Datuk kongsikan sebagai permulaan, silakan. Okey, pertama sekali komponen luar bandar ni amat penting. Kerana kalau kita lindung diri, lindung semua. Kalau luar bandar tidak diambil kira, orang bandar pun tak selamat. Kalau orang bandar je selamat, orang luar bandar tak selamat, semua orang juga tidak selamat. Justru itu, pertama sekali kita kena lihat di kampung ni, di luar bandar dan pinggir bandar, kita punya penduduk lebih kurang 7.76 juta. Yang melibatkan 25% daripada penduduk negara. Bermakna 4 orang, seorang tu orang kampung. Atas asas tersebut, kita bekerjasama di peringkat atas, di mana Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin bersama-sama dengan kita di peringkat CITF, maknanya COVID Immunization Task Force yang dikendalikan oleh MUSTI, dan kita bergerak secara harmoni daripada atas jawatankuasa tertinggi sampai ke bawah untuk memastikan yang proses apa yang kita rancang di Pelan Pemulihan Negara yang diumumkan baru-baru ini oleh Perdana Menteri dapat dirasakan sampai ke bawah. Ya, kita sedia maklum, kita tak kata yang kita tak ada masalah. Kita ada masalah. Cuma kita ada prasarana dan orang yang boleh kendalikan. Justru antara pendekatan yang KPLB buat adalah untuk memastikan kita guna pakai pertama sekali orangnya adalah JPKK dan juga dalam masyarakat orang asli, Tok Batin dan juga Jawatankuasa Pembangunan Komuniti Kampung orang asli yang ada 874 penempatan orang asli seluruh negara. Itu orang dia. Kemudian pada waktu yang sama kita kena ada prasarana. Prasarana yang bagi memudahkan pendaftaran. Kita faham tak semua orang ada Android, tak semua orang ada internet facility. Justru kita bekerja dan bergerak melalui apa yang kita panggilkan pusat komuniti desa. Pusat komuniti desa ni kita dah tubuhkan lebih daripada 18 tahun yang lalu oleh my predecessor lah. Seingat saya arwah Tan Sri Aziz, kemudian Tan Sri Muhammad Taib, kemudian
Datuk Syafiq Abdal, kemudian Datuk Ismail Sabri, Datuk Sri Rina dan saya. Jadi saya terima produk-produk yang bagus kurang daripada wujudnya PKD ni yang kita lengkapkan dengan kemudahan-kemudahan internet. Tidak semua, tapi kita ada 191 banyak dah ada internet facility, ada komputer, mana dia digunakan bukan saja untuk kemudahan masyarakat, tetapi dalam hal yang sangkut paut dengan dalam COVID ni kat sekolah, PDPR kan, itu pun ada kemudahan juga di PKD. PKD ni diuruskan oleh seorang pengurus, biasanya wanita lah. Dan biasanya orang perempuan ni dia amat teliti, dia peka, dia detail. Maka program-program yang kita susun atur untuk daftarkan mereka ni amat bagus. Sejak 31 hari yang lalu bila kita aktifkan PKD ni untuk pendaftaran, kita mendapat inisiatif yang baik daripada masyarakat kampung. Setakat ini dah nak lebih pada 6,000 penduduk desa dan kampung dapat kita daftarkan. Okey, baik. Dan, Datuk, ya. kalau saya boleh tanya lah, tadi Datuk sebut tentang PKD kan, Pusat Komuniti Desa yang memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Okey, dan Datuk sebutkan tadi tentang jawatankuasa dan juga pemimpin kawasan, pemimpin masyarakat ni. Setakat ni adakah Datuk berpuas hati dengan cara mereka mempromosikan kempen ini? Saya sangat puas hati, tapi sebenarnya ruang untuk kita menambah baik segala pendekatan-pendekatan kita perlu kita pertingkatkan kerana kita ada pelan pemulihan negara agar kita lebih ramai orang daftar, lebih maklum orang yang berada di jawatankuasa khas jaminan akses vaksin ini, JKJAV ini dapat merancang dari sudut logistik. Sekarang lebih pada 60% dah daftar. Tapi mereka yang divaksin masih dalam lingkungan, saya ingat sekarang ni dah 200,000 orang divaksin tiap-tiap hari. Dan kita kena ingat juga bila daftar dia boleh rangka berapa banyak boleh kita vaksin. Pada waktu yang sama kita juga bergantung kepada ketibaan vaksin-vaksin yang ada AZ, ada Pfizer, ada Sinovac, 15 hari bulan yang lalu NPRA dah luluskan vaksin-vaksin yang baru macam CanSino yang sekali saja disuntik. Ini akan sebenarnya menambah accessibility atau memudahkan untuk orang menerima vaksin. Daftar satu hal, tapi kalau kita dapat percepatkan, kalau kita pelan pemulihan negara, bulan 10 kita jangkakan 80% sudah divaksin. Okey, jadi kalau kita pergi ke belakang balik, kata kalau vaksin lebih banyak dapat, kita dapat daftar sekarang ni 60%, kita dapat daftar 80%. Dan kita boleh turunkan pencapaian immunity kelompok ni mungkin bulan 8 atau bulan 9. Paling lama mungkin bulan 10. Dan kita lebih awal, 3 bulan lebih awal daripada yang kita jangkakan. Kalau begitu, maknanya ekonomi akan lebih baik. Orang akan boleh cari makan, orang boleh rasa confident bila dia berinteraksi dengan orang lain sambil memastikan SOP itu kita patuhi. Sekarang ni, Eli, kita tak boleh kawal pergerakan
COVID-19. Kita tak boleh kawal. Sebab kita tak boleh kawal manusia. Ya, Betul? betul. COVID ni boleh hidup bila ada manusia. Dia ada host pun dia boleh hidup. Kalau kita jamkan orang tak boleh bergerak, maka rantaian dia tu akan jadi pendek. Ya, betul. Tetapi pada waktu yang sama, kita boleh kontrol vaccination. Ya, Jadi benda yang kita tak boleh kontrol dan kita tak nampak, dia nampak kita, kita tak nampak dia. ya. Okey, Betul. tapi vaksin ni adalah satu yang real, Ya. yang boleh kita kontrol dan Ya. kita kawal. Mhm. Saya Baik. yakin perancangan yang dibuat oleh kerajaan dan KPLB boleh bantu bagi memastikan yang pelan ini dapat kita capai lebih awal lagi. Betul. Ya, insya-Allah. Dengan gerakan yang agresif ini kita harapkan daripada satu fasa tu dapat bergerak dengan lebih pantas dan lebih awal. Okey, Datuk, saya ada 2 minit je untuk Datuk dalam slot ni. Selain daripada insentif yang diberikan ini, apa lagi inisiatif lain yang diwujudkan atau diberikan oleh pihak KPLB dalam membantu golongan usahawan luar bandar khususnya ni lepas pandemik COVID-19? Okey, pendek je. Ya. Dalam suasana sekarang, bila dia tak boleh berniaga, dia tak dapat pendapatan. Ya. Jadi kita kena kurangkan, pertama kali kita kena kurangkan dia punya overhead. Kalau dia menyewa dekat bangunan Amara, dia menyewa dekat bangunan Kejora, atau dia menyewa premis dia di Kedah, di Perda, Ketengah atau Kesedah, kita bagi moratorium. Jadi dia ada kos untuk berniaga ni makin kurang. Satu. Bila buka, dia akan kurang cash. Yang dia perlukan adalah cash untuk modal awal. Ya. Kat sini kementerian melalui KPLB buat macam-macam supaya dia punya liquidity atau modal pusingan dia dapat wujud balik. Saya dah arahkan semua agensi-agensi di bawah KPLB, malah kementerian, jangan kedekut. Selagi ada duit yang dah diperuntukkan dan diluluskan oleh Parlimen untuk masyarakat luar bandar, kita belanja. Ya. Sebab itu pelbagai kemudahan keuangan yang kita dapat selain daripada yang diumumkan oleh Menteri Kewangan dalam penjana Perman, Memperkasa dan Memperkasa Plus. Ya, baik. Setakat ni lah saya arahkan semua ketua-ketua agensi untuk memastikan yang mereka-mereka ni bila dah buka nanti mereka dapat modal awal untuk mereka berniaga. Baik. Ya. Kita nak pastikan kelangsungan tu dapat diwujudkan dengan selesa. Ya Datuk, yalah kita apa pun kita hargai apa yang dilaksanakan, yang diusahakan oleh pihak KPLB ni. Datuk, terima kasih banyak-banyak. Ada kesempatan nanti kita jemput ke studio ya. Terima kasih Ali. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga diri Datuk. Stay safe. Stay safe you too. Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri Pembangunan Luar Bandar bersama dengan kita. Jadi inisiatif ini digerakkan berkaitan dengan pemberian vaksin, pada masa yang sama nak membantu golongan usahawan luar bandar yang sangat-sangat terkesan dengan pandemik COVID ini. Jadi banyak perkara harus diuruskan. Jadi apa saja inisiatif yang diberikan tu, ambillah kesempatan. Jangan lengah-lengahkan untuk divaksinasi dan apa saja bantuan untuk pemulihan dan juga untuk memastikan ekonomi itu dapat diteruskan, kita ambil sebaik-baiknya. Betul, yang paling penting sekali untuk kita sentiasa kita semak di aplikasi MySejahtera untuk janji temu dan sebagainya, dan jangan lupa juga untuk mendaftar kalau belum mendaftar lagi di aplikasi MySejahtera untuk kita sama-sama dapatkan suntikan vaksinasi. Betul. Ya, kita yang di bandar ni mungkin tak dapat jumpa dengan mak ayah, tanyalah mak ayah di kampung dah daftar ke belum. Kalau dah daftar, sentiasa tanya bila tarikh mendapatkan vaksin kan, dan Supaya tidak terlepas kan? Betul, di kawasan pedalaman juga ada pusat komuniti desa. Ya, di kawasan luar bandar ni ada pusat komuniti desa
sentiasa untuk menguruskan hal-hal berkaitan dengan pemberian vaksin ini. Jadi banyak sebenarnya yang dilaksanakan untuk memudahkan dan memastikan kita dapat bergerak daripada fasa 1 ke fasa 2, Betul. kemudian ketiga, keempat, Dan insya-Allah hujung seterusnya tahun ni mencapai imuniti kelompok kan. mungkin fasa seterusnya kita dapat saksikan kita pun dah tanggalkan. Dah tak perlu pelitup lagi muka nak ni. memakai pelitup muka ketika bersiaran. Ya, taklah perlu senyum guna mata je kan.